Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Nur Azmi. Kami daripada kumpulan 10 dan video ini bertujuan untuk membentangkan hasil kerja kumpulan kami, iaitu rancangan pengajaran harian bagi subjek kaedah mengajar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Nur Azmi. Nama saya Fatin Farhana binti Zulkarnain, nombor pelajar P123905, dan pada hari ini saya akan membentangkan rancangan pengajaran harian saya. Baiklah, seperti yang dapat dilihat dalam skrin saya, ini adalah rancangan pengajaran harian saya, iaitu merangkumi subjek Pendidikan Seni Visual STPM tingkatan 6. Menurut maklumat perancangan, tarikh yang akan dilaksanakan adalah pada 13/3/2022. Masa yang akan diambil adalah selama 1 jam 30 minit, iaitu bermula pada 9.30 pagi hingga 11 pagi. Dan tingkatan yang akan terlibat adalah 6B2. Tajuk yang akan dipelajari adalah pengkaryaan, iaitu lukisan. Jadi, objektif berdasarkan rancangan pengajaran harian ini, objektif yang akan murid pelajari adalah murid dapat menguraikan definisi lukisan. Murid dapat menghasilkan teknik melurik seperti hatching, cross-hatching, blending dan pointillism. Ketiga, murid menghasilkan kaedah melukis iaitu lakaran perspektif, lakaran struktur objek dan kaedah lorikan. Jadi berdasarkan pengetahuan sedia ada murid sudah pun memahami unsur objek 2 dimensi dan 3 dimensi yang berfungsi atau mempunyai makna dan nilai estetik. Murid juga telah mempelajari dan memahami pengertian seni visual dari aspek pengkaryaan. Maksudnya untuk menjalankan aktiviti dalam RPH kali ini, murid telah pun ada pengetahuan berdasarkan topik yang lepas, seperti asas unsur objek 2D dan 3D dan juga asas aspek pengkaryaan. Seterusnya, untuk strategi PDP, terdapat inquiry berstruktur di mana murid akan mengaplikasikan dan mempraktikkan teknik melurik dalam lukisan berdasarkan teknik apa yang dituju oleh guru. Maksudnya, guru akan, sebelum murid buat lukisan tu, guru akan menunjukkan ataupun membimbing cara-cara yang betul untuk melukis dan murid akan tiru apa yang dilakukan oleh guru. Dan seterusnya, inquiry terbimbing di mana murid melakukan eksperimentasi terhadap teknik melurik dan kaedah melukis. Ketiga adalah inquiry terbuka, iaitu ada perbincangan kolaborasi bagi mendapatkan maklumat. Contohnya dalam aktiviti yang akan dijalankan dalam RPH ni, sekiranya ada soalan yang murid tak faham, murid boleh berinteraksi dengan guru ataupun interaksi dengan rakan sekelas. Untuk EMK ataupun elemen merentasi kurikulum yang terdapat dalam RPH ni adalah kreativiti dan inovasi, di mana menggalakkan kreativiti murid dalam mengeksperimentasikan teknik melurik dan kaedah melukis. Dan nilai yang ada dalam RPH ini adalah berdikari dan berfikiran terbuka. Jadi untuk melaksanakan aktiviti dalam RPH ini, murid diminta menyediakan kertas lukisan berukuran A3 dan saiz ketebalan kertas lukisan adalah 160 GSM. Seterusnya, pensil 2B hingga 6B dan pen lukisan daripada 0.1 hingga 0.8 mm. Untuk rujukan, murid perlu ada buku teks STPM Seni Visual Prayu seperti di sini. Jadi untuk aktiviti ataupun standard kandungan, arah 1, untuk arah 1, terdapat penghayatan dan pemahaman definisi lukisan. Guru akan memberikan penerangan dan huraian definisi lukisan serta fungsi lukisan kepada murid. Guru akan menerangkan jenis-jenis media kering yang boleh digunakan untuk menghasilkan lukisan dan murid akan mendengar dan akan mencatat maklumat dalam buku nota mereka. Untuk memastikan murid-murid memahami apa yang dipelajari dalam topik lepas ataupun untuk buat imbas kembali berdasarkan topik yang lepas, guru akan bertanya kepada murid seperti apa jenis-jenis garisan. Ini untuk memastikan murid-murid masih ingat berkaitan pemahaman pelajaran yang lepas. Jadi murid akan memberi respon terhadap soalan guru, kemudian guru akan memberikan penerangan seterusnya mengenai fungsi garisan yang akan mewujudkan kesan, jalinan dan tona dalam sesebuah lukisan. Murid akan mendengar dan mencatat maklumat. Seterusnya, untuk aktiviti aras 2, mula-mula ada analisis dan aplikasi. Guru akan memberikan penerangan tentang teknik-teknik kaedah melurik. Contohnya hatching, cross-hatching, blending, pointillism. Jadi sambil memberi penerangan, guru akan tunjukkan secara langsung bagaimana teknik hatching dilakukan, bagaimana teknik cross-hatching dilakukan, bagaimana blending dan pointillism akan dilakukan. Jadi selepas guru menunjukkan contoh pada kertas sendiri, murid dalam aktiviti 1, guru akan memberikan arahan kepada murid untuk cuba seperti apa yang guru telah tunjukkan. Jadi murid perlu lukis 4 bentuk 2D, iaitu segi 4 tempat, bulatan, segitiga dan pentagon dalam sebuah kertas lukisan menggunakan media pensil. Setiap satu bentuk 2D tersebut, murid perlu mengaplikasikan keempat-empat teknik melurik. Jadi maksudnya dalam satu kertas A3, dalam sebuah kertas lukisan, murid perlu lukis 4 bentuk 2D yang diberikan dan setiap satu bentuk tu perlu tunjukkan teknik melurik. Contohnya segi 4 tempat hatching, segi 3 cross hatching, pentagon blending dan seterusnya.
Jadi pada mulanya dalam aktiviti ini murid akan mempraktikkan menggunakan media pensil dan kemudian akan mengulangi aktiviti ini menggunakan media pen. Jadi guru seterusnya untuk aktiviti kedua, sebelum membuat aktiviti kedua, guru akan meneruskan pembelajaran dengan memberi penerangan mengenai kaedah melukis mengikut perspektif, iaitu ada empat jenis perspektif, iaitu 1 titik lenyap, perspektif 2 titik lenyap, perspektif 3 titik lenyap dari pandangan atas dan 3 titik lenyap dari pandangan bawah. Jadi dalam aktiviti 2, selepas guru memberi penerangan, guru akan menunjukkan terus teknik melukis garisan perspektif dan murid akan bersama-sama ikut apa yang ditunjukkan oleh guru. Seterusnya, untuk aktiviti ketiga, guru akan memberi arahan kepada murid dengan menggunakan keempat-empat kaedah melukis perspektif yang telah dipelajari untuk menghasilkan objek 3D. Jadi dalam aktiviti ketiga ini akan ada gabungan daripada aktiviti pemahaman daripada arah 1 dan arah 2. Melalui aktiviti 1 dan aktiviti 2, apa yang mereka telah pelajari, mereka akan mengaplikasikan pemahaman mereka dalam lukisan 3D untuk aktiviti ketiga ini. Jadi aktivitinya adalah murid perlu menggunakan pensel sebagai lakaran untuk garisan perspektif. Mula-mula murid perlu buat garisan perspektif. Kemudian murid perlu menggunakan pen untuk menghasilkan objek kubus di atas garisan perspektif yang telah dihasilkan. Jadi apabila murid sudah membuat garisan perspektif menggunakan pensel, dan murid perlu melukis semula di atas garisan pensel itu menggunakan pen untuk menghasilkan objek 3D. Kemudian menggunakan media yang sama, murid perlu melorek objek-objek 3D tersebut dengan menghasilkan tona dan jalinan yang berbeza mengikut teknik melorek yang berbeza untuk menghasilkan seperti kesan penjayaan ataupun tona pada permukaan objek 3D tersebut. Jadi murid di sini perlu teliti dalam menghasilkan sudut pencahayaan dari arah yang sama. Jadi berdasarkan justifikasi untuk rancangan pengajaran harian saya, sebelum memulakan aktiviti 1, 2 dan 3, guru akan memberi penerangan seperti teknik melorek, kaedah melukis dan seterusnya supaya murid memahami dulu apa asas lukisan tersebut supaya mereka boleh membuat lukisan sendiri berdasarkan aktiviti 1, 2 dan 3. Jadi dalam penghayatan dan pemahaman definisi lukisan, murid perlu mendengar dan mencatat. Jadi teori yang digunakan untuk bahagian ini adalah Bloom Digital Taxonomy, di mana taksonomi menyediakan tahap objektif pembelajaran yang berbeza yang dibahagikan dengan kerumitan. Hanya selepas pelajar menguasai satu tahap matlamat pembelajaran melalui penilaian formatif, aktiviti, pembetulan dan latihan penggayaan lain, mereka boleh bergerak ke peringkat seterusnya. Ini bermaksud macam murid perlu memahami dulu asas lukisan tu berdasarkan topik pada kelas sebelumnya dan juga topik yang mereka baru pelajari pada kelas hari ini, dan berdasarkan kedua-dua pemahaman yang mereka telah pelajari, mereka boleh menghasilkan lukisan pada peringkat ke seterusnya. Seterusnya, dalam aktiviti 1, pelajar di mana murid akan mula melukis dan melorek bentuk-bentuk 2D sebagai asas melatih pelajar-pelajar mengenai teknik melorek yang betul. Jadi dalam aktiviti 1 ini, teori yang digunakan adalah teori Piaget. Piaget berteori bahawa proses kognitif akomodasi dan asimilasi tidak boleh dipercepatkan dengan arahan, dan kebanyakan interaksi tidak berkesan dalam mempengaruhi perubahan kognitif melainkan diletakkan pada tahap yang betul antara asimilasi dan akomodasi dan membina dengan sangat berhati-hati daripada apa yang pelajar sudah faham. Jadi Piaget mencadangkan peranan guru di sini melibatkan menyediakan pengalaman pembelajaran dan bahan yang sesuai akan merangsangkan pelajar untuk memajukan pemikiran mereka. Teori beliau telah mempengaruhi konsep pembelajaran individu dan berpusatkan pelajar, penilaian formatif pembelajaran aktif, pembelajaran penemuan dan interaksi rakan sebaya. Jadi di sini untuk memulakan aktiviti 1, kalau dalam bahasa Inggerisnya kita kata ice breaking, sebagai pemanasan mereka untuk melatih mereka bermula untuk memulakan diri untuk melukis. Jadi di sini teori Piaget akan diaplikasikan. Aktiviti 2 adalah asas untuk membentuk suatu objek. Sebelum mereka membuat objek 3D, mereka perlu memahami dulu apa itu perspektif. Mereka perlu memahami dulu bagaimana nak membina satu objek 3D. Jadi dalam aktiviti 2 ni ada teori psikomotor domain yang diaplikasikan, iaitu domain psikomotor ialah model yang paling sesuai dalam pengajaran seni kepada pelajar kerana ia memupuk aplikasi kehidupan sebenar dan pergerakan asas untuk perlakuan seni. Sebagai peringkat asas, adalah penting bagi pelajar dilatih untuk mengasah kemahiran mereka dalam seni supaya mereka boleh meneruskan kerja yang lebih rumit sepanjang tahun. Domain psikomotor akan membantu mereka melaksanakan fungsi seni sekaligus mendorong mereka untuk lebih menghargai seni. Jadi untuk membuat bentuk 3D tu, objek 3D tu, pelajar perlu memahami dulu teori, dan pelajar perlu memahami dulu berlatih diri dulu untuk asas lukisan seperti membuat garisan perspektif. Jadi seterusnya pelajar boleh membina objek 3D yang mempunyai sudut-sudut tertentu.
Seterusnya dalam aktiviti 3 adalah kombinasi praktikal daripada aktiviti 1 dan 2 dan juga pemahaman teori mereka berdasarkan topik-topik lepas yang mereka telah pelajari. Jadi dalam aktiviti 3 ini ada teori humanistik diaplikasikan, di mana teori Roger percaya bahawa tingkah laku seseorang adalah faktor yang didorong oleh kecenderungan aktualisasi diri untuk bekerja dan mencapai tahap tertinggi potensi dan pencapaian mereka. Semasa proses ini, seseorang membentuk struktur diri atau konsep kendiri. Konsep kendiri yang positif dikaitkan dengan perasaan baik dan selamat. Setelah itu, untuk teori humanistik ini diaplikasikan kerana dalam kelas STPM atau kelas tingkatan 6 ini, tak semua pelajar berasal daripada aliran yang sama. Tak semua pelajar pernah mempelajari ataupun ada basic seni visual pada, seperti contohnya pada SPM yang lepas ataupun pada peringkat sekolah pada peringkat menengah yang sebelumnya. Jadi di sini guru akan memainkan peranan penting seperti memberikan inspirasi kepada murid, seperti menunjukkan contoh-contoh dan supaya murid ini dia ada motivasi untuk menjadi lebih baik dalam membuat sesuatu karya tu. Jadi peranan guru untuk memberi inspirasi kepada pelajar akan membuatkan murid menjadi berusaha untuk mengasah kreativiti mereka dan menghasilkan karya bagi melengkapkan aktiviti rancangan pengajaran harian pada kali ini. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Adina Ruani akan membentangkan RPH dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Tajuk Kepelbagaian tingkatan 1. Di sini dah dapat 3 standard kandungan dan juga termasuk dalam objektif pembelajaran, iaitu pertama persepsi seni, itu pemahaman pelajar terhadap prinsip di mana pelajar boleh membincangkan yang ada dalam kumpulan tentang definisi, ciri-ciri dan juga fungsi kepelbagaian. Yang keduanya adalah eksplorasi seni, di mana eksplorasi dan aplikasi kepelbagaian itu sendiri dan pelajar boleh membuat eksperimentasi dan permukaan prinsip kepelbagaian itu. Yang ketiganya ekspresi seni, di mana penzahiran idea dan konsep melalui pelbagai sumber, di mana pelajar boleh menterjemahkan hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip kepelbagaian di dalam hasil kerja mereka. Dan seterusnya adalah karya kejayaan, di mana merangkumi tahap 1 hingga ke tahap 6. Kita nak tengok pencapaian pemahaman pelajar tahap yang mana. Adakah mereka boleh mengidentifikasikan, iaitu yang tahap terendah, dan juga boleh menginterpretasikan di tahap kedua, mengaplikasikan di tahap ketiga, menganalisis, memanipulasikan karya itu sendiri. Tahap yang keempat, tahap kelima pula, pelajar boleh menzahirkan idea secara tidak inovasif. Dan tahap ketiga adalah tahap keenam, di mana pelajar boleh menghasilkan karya mereka sendiri menggunakan kreativiti dan inovasi mereka sendiri. Okey, seterusnya dalam pembelajaran ini menggunakan buku teks dan juga lembaran kerja. Okey, menggunakan kemahiran asas sederhana, mengerti dan memahami, dan juga pemahiran berfikiran arah tinggi, iaitu mengkumi aplikasi, menilai dan mencipta. Dan seterusnya, strategi pengajaran dan pembelajaran abad ke-21, konstruktivisme dan juga peta iting, dan juga pengalami, nature. Ini menggunakan merangkumi, termasuk menggunakan peta iting. Seterusnya, okay. Dalam aktiviti ni, pelajar akan diminta untuk membuat pemahaman mereka, berbincang dalam kumpulan, pemahaman mereka membentangkan apa yang mereka faham tentang kepelbagaian. Selain itu, guru juga akan bertanya kepada murid apa yang mereka faham tentang kepelbagaian. Antara contoh yang dikatanya adalah apa contoh kepelbagaian yang ada di dalam kelas. Dan juga guru akan memberi contoh karya kepada pelajar untuk menilai dan mengkritik, memberi pandangan tentang karya tersebut. Dan seterusnya, guru juga akan menjelaskan tentang kepelbagaian, definisi, ciri-ciri dan juga fungsinya menggunakan peta iting, iaitu peta buih secara ringkas. Dan seterusnya, guru juga akan memberi lembaran kerja kepada pelajar untuk menghasilkan hasil kerja mereka menggunakan aktiviti tutus, menggunakan pelbagai corak, garisan dan warna. Dan seterusnya, pelajar akan membentangkan hasil kerja mereka dan mendapat pujian daripada guru. Dan seterusnya, ini adalah justifikasi pemilihan aktiviti kaedah PDP, di mana di dalam ini menggunakan dua teori. Yang pertama ialah Bloom Taxonomy, Theoretical Framework for Learning Cognitive, di mana tahap yang paling rendah ialah remembering dan understanding, di mana pelajar akan membentangkan pemahaman mereka tentang kepelbagaian dalam kumpulan. Okey, dan seterusnya guru, di mana guru akan menunjukkan
karya yang mengandungi, yang menunjukkan prinsip kepelbagaian dan meminta pelajar untuk memberi pendapat dan kritikan tentang karya tersebut. Ini dikategorikan sebagai applying, analysing dan evaluating di dalam bruto ekonomi. Kita nak tengok pelajar mampu tak untuk memberi pandangan dan cadangan penambahkan tentang sesuatu karya. Dan kemudiannya guru akan meminta pelajar untuk membuat hasil kerja mereka. Ini dinilai sebagai, dikategorikan sebagai cruising, di mana kita nak lihat pelajar mampu tidak menghasilkan karya mereka sendiri. Dan sesungguhnya ialah berkaitan dalam pembelajaran, ianya berkait dengan teori humanistic learning di mana guru akan memberi pujian setiap hasil kerja pelajar bila mereka membentangkan hasil kerja mereka. Dan ini penerapan teori pembelajaran humanistik ini adalah di mana mereka berfokuskan untuk memberi semangat daripada segi emosi yang positif, di mana pelajar akan menyedari potensi mereka melalui kata-kata pujian daripada guru. Okay. Ini menggunakan dua teori saja, bruto ekonomi dan juga humanistic learning theories. Itu sahaja daripada saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mutaalia binti Muslim daripada set 19 grup 10. Pada hari ini saya akan buat rancangan pelajaran harian RPH dan saya telah memilih mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 1. Dan RPH Bahasa Melayu tingkatan 1 ini saya akan buat pada minggu ketiga pada jam 2.30 petang hingga 3.45 petang, iaitu bermakna 1 jam 15 minit PNP saya pada hari tersebutlah, pada hari Selasa. Dan tajuk yang saya akan ajar kepada pelajar-pelajar saya adalah kemahiran tata bahasa, lebih kepada simpulan bahasa. Dan di sini saya ada 3 objektif pembelajaran saya. Yang pertama, murid-murid menghuraikan maksud sekurang-kurangnya 3 daripada 5 simpulan bahasa dengan betul secara lisan. Yang kedua, menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 simpulan bahasa dengan betul secara lisan ataupun bertulis. Dan yang ketiga, membina satu perenggan karangan berdasarkan simpulan bahasa dengan betul secara lisan dan bertulis. Bermakna di sini buat satu perenggan karangan berdasarkan simpulan bahasa yang saya berikan sebentar tadilah. Jadi itu adalah 3 objektif pembelajaran saya. Yang kedua, hasil pembelajaran utama. Ada 3 di sini. Berinteraksi untuk menjalin dan mempereratkan hubungan mesra antara guru dan juga murid. Okay, yang kedua, memberi pendapat yang benar sebagai sumbangan dalam perbincangan. Jadi saya memerlukan pendapat-pendapat yang bernas daripada murid-murid saya. Yang ketiga, berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. Jadi saya memerlukan, saya akan pastikan murid-murid saya dapat berunding, dapat berbincang secara santun antara rakan mereka. Dan yang ketiga adalah hasil pembelajaran khusus. Okey, di sini ada 4 ya. Pertama, mendengar dan memberikan respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperlihatkan oleh orang lain. Maksudnya, murid-murid saya akan mendengar dan memberi respon secara lisan ataupun bertulis tentang apa yang diutarakan oleh rakan-rakan mereka di dalam kelas lah. Yang kedua, menyatakan maksud yang tersurat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Yang ketiga, menghuraikan idea yang benar secara kritis dan kreatif. Okay, saya memerlukan murid-murid saya untuk mengeluarkan idea-idea secara kritis dan kreatif. Okay, yang keempat, berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka untuk mencapai kata sepakat. Okey. Seterusnya, kemahiran bahasa. Di sini saya memberi penekanan pada kemahiran bertutur dan juga kemahiran bertulis. Okey, seterusnya pengisian kurikulum. Okey, di sini saya letakkan 2, iaitu ilmu bahasa dan kemanusiaan, dan juga saya terapkan nilai kemanusiaan, nilai bekerjasama antara rakan sekelas dan murid-murid saya perlulah mempunyai sifat tanggungjawab dan juga rasional, tanggungjawab dalam menyelesaikan sesuatu tugas yang saya berikan di dalam kelas ketika itu. Okey, seterusnya kemahiran bernilai tambah ya, kecerdasan pelbagai. Saya nak lihat student saya mempunyai kecerdasan yang pelbagai dan mempunyai kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, iaitu KBKK. Seterusnya, alat bantu mengajar saya adalah saya menggunakan pada hari itu saya akan menggunakan komputer riba, screen projector, iaitu saya akan menunjukkan gambar, video dan juga melibatkan kertas dan lembaran kerja pada hari tersebutlah.
Jadi sesi pengajaran saya di kelas, induksi set yang pertama mengambil masa 10 minit, iaitu saya akan buat tayangan beberapa gambar ataupun video mengenai simpulan bahasa. Okey, jadi aktiviti PNP itu adalah saya sebagai guru akan menayangkan beberapa gambar berkaitan dengan simpulan bahasa dan saya sebagai guru akan meminta murid memberikan sepenuh perhatian terhadap gambar atau video yang saya tayangkan ketika itu. Seterusnya, guru bertanyakan kepada murid tentang kefahaman mereka terhadap gambar tersebut. Jadi, murid akan memberikan respon dan saya akan mengaitkan respon murid dengan isi pelajaran pada hari tersebutlah. Okey, jadi langkah pertama akan mengambil masa 10 minit. Saya sebagai guru akan menerangkan definisi dan ciri-ciri simpulan bahasa dan saya akan bertanyakan kepada murid tentang simpulan bahasa yang mereka tahu. Mereka perlu senaraikan beberapa simpulan bahasa dan saya juga akan membuat pengukuhan berdasarkan respon murid-murid saya pada ketika itulah. Langkah kedua, mengambil masa 10 minit juga. Saya akan buat satu permainan ataupun satu game, ya. Mereka akan meneka simpulan bahasa melalui gaya atau pergerakan tubuh. Okey, sebagai contohnya, saya sebagai guru akan meminta dua orang murid untuk membuat gaya atau pergerakan tubuh tanpa mengeluarkan suara. Kemudian, murid-murid lain diminta meneka simpulan bahasa yang sesuai berdasarkan perbuatan atau pergerakan yang telah dilakukan. Jadi, saya sebagai guru akan buat peneguhan terhadap aktiviti tersebut. Okey, langkah ketiga juga mengambil masa 10 minit. Saya akan menyenaraikan simpulan bahasa serta saya akan menyuruh murid-murid saya menyenaraikan beberapa simpulan bahasa serta membina satu perenggan karangan berdasarkan simpulan bahasa tersebut. Jadi latihan ini memerlukan aktiviti di dalam berkumpulan. Jadi saya sebagai guru akan mengarahkan murid untuk membentuk kumpulan terdiri daripada 6 orang ahli kumpulan. Dan saya sebagai guru akan mengedarkan selai kertas kepada setiap kumpulan dan meminta wakil kumpulan untuk mencabut kata kunci yang disediakan. Jadi saya meminta murid untuk membuat perbincangan dalam kumpulan seterusnya menyenaraikan simpulan bahasa berdasarkan kata kunci yang dipilih. Kata kunci itu mungkin melibatkan situasi. Ya, jadi saya akan minta setiap kumpulan untuk membina satu perenggan karangan daripada simpulan bahasa tersebut. Jadi saya akan meminta setiap kumpulan membentangkan isi perbincangan beserta huraiannya di hadapan kelas dan saya akan memberikan peneguhan terhadap aktiviti tersebut. Seterusnya, langkah keempat mengambil masa 15 minit. Saya akan buat aktiviti permainan iaitu permainan teka silang kata, iaitu melengkapkan teka silang kata simpulan bahasa. Saya, guru, akan mengedarkan lembaran kertas kerja teka silang kata bagi simpulan bahasa kepada setiap murid. Setiap murid perlu melengkapkan teka silang kata tersebut dengan betul dan perbincangan jawapan dilakukan bersama-sama bagi mengenal pasti jawapan silang kata yang dilengkapkan itu betul ataupun tidak. Ya, jadi saya akan bagi satu lembaran kertas kerja lah untuk mereka lakukan teka silang kata tersebut. Dan akhir sekali penutup, sebelum saya akhiri kelas, saya akan buat satu penutupan, iaitu saya akan buat rumusan isi pelajaran saya. Jadi saya sebagai guru akan memilih seorang secara rawak untuk merumuskan semula isi pelajaran yang telah dipelajari. Dan saya akan menyoal murid tentang ciri-ciri simpulan bahasa di awal penerangan saya waktu kelas tersebut dan akan meminta murid menjawabnya secara spontan. Saya akan memberikan peneguhan terhadap respon murid dan meminta murid membina satu karangan lengkap yang bertajuk Kelebihan Amalan Bergotong Royong dengan memasukkan beberapa simpulan bahasa yang sesuai dalam karangan tersebut. Jadi saya akan akhiri tadi pelajaran saya dengan memberi mereka latihan untuk membuat satu karangan berdasarkan simpulan bahasa. Dan seterusnya, dan di sini saya dapat lihat ya, dan di sini saya akan membuat penerangan tentang justifikasi pemilihan aktiviti kaedah PDPP. Okey, murid akan menghuraikan masuk sekurang-kurangnya 3 daripada 5 simpulan bahasa dengan betul secara lisan di hadapan guru. Menurut pemerhatian saya, suasana pembelajaran bahasa Melayu di luar bandar berjalan secara formal maupun tidak formal dengan baik sama seperti pembelajaran sekolah di bandar. Namun begitu saya sebagai guru misalnya akan membimbing pelajar melalui kaedah pengulangan gambar, video dan latihan dalam kumpulan bagi membantu pelajar yang kurang berkeyakinan untuk meningkatkan keyakinan dan membuang tanggapan mereka bahawa
pembelajaran tata bahasa itu susah. Dan saya sebagai guru juga turut akan memberikan kata-kata pujian dan penghargaan kepada pelajar yang dapat memberikan jawapan dengan betul. Jadi di sini saya boleh aplikasikan teori behavioral learning theory. Uh, uh, Menggunakan teori Ivan Pavlov. Okay? Seterusnya yang kedua, menyeraikan simpulan bahasa serta membina satu perenggan karangan berdasarkan simpulan bahasa tersebut. Okey, saya sebagai guru akan mengaplikasikan kaedah teori pembelajaran kognitif oleh John Piaget di mana guru menyediakan aktiviti pembelajaran secara berkumpulan bagi membantu murid memahami dengan baik, seterusnya membuatkan pelajar mampu menyatakan kefahaman mereka dengan binaan ayat sendiri dalam lembaran kerja dan tugasan kerja rumah yang diberikan. Ini membantu pelajar mencapai tahap rendah dan tinggi dalam Bloom taxonomy. Okey, di sini saya menggunakan aplikasi teori Cognitive Learning Theories, Piaget. Okey. Yang ketiga, murid menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 simpulan bahasa dengan betul cara lisan dan bertulis. Guru memainkan semula video dan gambar sebagai panduan kepada pelajar mencari makna simpulan bahasa dengan betul. Guru juga membimbing pelajar yang kelihatan, dan saya sebagai guru akan membimbing pelajar yang kelihatan mempunyai kesukaran mencari makna simpulan bahasa. Dan saya akan memahami bahawa tidak semua pelajar mempunyai tahap kognitif yang sama. Jadi saya sebagai guru akan mempelbagaikan kaedah bantuan supaya pelajar dapat melengkapkan lembaran kerja seterusnya mencapai matlamat pembelajaran. Di sini saya juga menerapkan teori Cognitive Learning Theories, Piaget. Okey, dan terakhir sekali, saya sebagai guru akan memanggil seorang murid secara rawak untuk merumuskan semula isi pelajaran yang telah dipelajari. Justifikasi pemilihan tugasan ini adalah untuk meningkatkan motivasi pelajar itu sendiri. Di samping itu, guru menyoal murid tentang ciri-ciri simpulan bahasa dan meminta murid jawab dengan spontan. Guru menggunakan dua teori ini iaitu teori pembelajaran humanistik yang dikemukakan oleh Rogers, Maslow mengenai hierarki keperluan murid dan pembelajaran teori Garner mengenai kebijaksanaan pelbagai. Apabila pelajar dapat memahami dengan cara baik, hal ini dapat meningkatkan motivasi mereka dari segi psikologi, seterusnya dapat mereka akan rasa bangga untuk mencapai kepuasan diri apabila mereka dapat melaksanakan tugasan tersebut. Saya sebagai guru akan mempraktikkan dan menjawab melalui medium memberikan pilihan kepada pelajar mengenai amalan yang ingin dipraktikkan dan menjawab melalui medium penulisan karangan berdasarkan teori kebijakan pelbagai. Hal ini dapat saya lihat dapat menarik minat pelajar yang mungkin menyukai aspek tata bahasa untuk melaksanakan tugas berbanding memberikan pilihan yang terhad kepada murid untuk melaksanakan melalui medium lisan sahaja. Jadi di sini saya aplikasikan teori Humanistic Learning Theories, Neurology Learning Theories. Okey, itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fatini binti Muhammad Bozi dan saya akan mentangkan RTH, rancangan pengajaran harian saya, subjek Bahasa Inggeris. Okay. Rancangan harian saya ialah berlaku minggu keempat, hari Isnin dan tarikh 4/4/2022. Waktunya ialah sejam sahaja, 8 sampai 9 pagi, kelas 2 AF. Jadi di sini saya akan cakap tentang main focus skill ialah speaking dan com focus skill juga ialah speaking. Topiknya ialah transportation unit 7 journeys. Theme-nya ialah people and culture. Language grammar focus ialah vocabulary related to transport. Apa-apa saja vocab yang berkaitan dengan pengangkutan. Dan main content standardnya ialah use appropriate communication strategies. Itu yang menggunakan strategi komunikasi yang sesuai. Dan main learning standard, keep interaction going in longer exchanges by checking understanding of what the speaker is saying. Teruskan interaksi dalam pertukaran yang lebih lama dengan menyemak pemahaman tentang perkara yang diperkatakan oleh guru atau penceramah. Okay, objektif RPH saya ada 2. By the end of the lesson, people should be able to, student can list and explain words related to transportation. Yang kedua ialah student can practice to pronounce types of transportation. Jadi yang pertama ialah pelajar boleh menyaraikan dan menerangkan perkataan berkaitan dengan pengangkutan. Yang kedua ialah pelajar boleh berlatih menyebut jenis-jenis pengangkutan.
Okey, seterusnya ialah aktiviti pre-lesson. Sebelum mengajar, teacher writes the word transportation on the board. Student work in pairs and make a list of all the forms of transport they know. Teacher sets a time limit of 2 minutes. Teacher listens to the ideas as a class and make a list on the board, such as car, bus, train. Teacher also shows a video of transportation in Malaysia. Jadi, aktiviti pre-lesson kita ialah guru akan menulis perkataan pengangkutan di papan tulis. Kemudian pelajar bekerja secara berpasangan dan membuat senarai semua jenis pengangkutan yang mereka tahu. Kemudian guru meletakkan had masa selama 2 minit dan guru akan mendengar idea pelajar sebagai satu kelas dan membuat senarai di papan tulis. Selepas itu ialah lesson delivery. Ada 3 aktiviti. Aktiviti yang pertama ialah SB page 74. Students read the words in the word pool. Teacher plays the CD. Student listens to the different forms of transport and repeat them. They answer the question. Teacher listens to the ideas as a class. Jadi yang pertama ialah pelajar membaca perkataan secara berkumpulan di word pool. Guru akan memainkan CD dan pelajar mendengar pelbagai bentuk pengangkutan dan mengulanginya. Kemudian mereka akan menjawab soalan dan guru akan mendengar idea mereka sebagai satu kelas. Aktiviti yang kedua ialah student work individually. Teachers place the CD. Student listen and follow the text in their books. They complete the sentence using the words from exercise 1. They compare answers in pairs. Teacher checks answers as a class. Note the pronunciation of yak. Jadi, aktiviti kedua ialah pelajar bekerja secara individu dan guru akan memainkan CD, pelajar akan mendengar dan mengikuti teks dalam buku mereka. Mereka melengkapkan ayat menggunakan perkataan dalam bentuk latihan sebelum. Pelajar akan membandingkan jawapan secara pasangan dan kemudian guru akan menyemak jawapan mereka sebagai satu kelas. Aktiviti yang ketiga ialah students work individually and answer the questions using the words from exercise 1. Also, they compare answer in pairs. Teacher checks answers as a class. Note that coach is used for long distance journeys while a bus is used for short journeys and journeys within city. Jadi aktiviti yang ketiga ialah pelajar bekerja secara individu dan menjawab soalan menggunakan perkataan daripada latihan 1 dan mereka membandingkan jawapan secara pasangan. Kemudian guru menyemak jawapan mereka sebagai satu kelas. Post lesson, guess the word, boleh refer to Skin of Word, page 143. Teaching aids menggunakan textbook, audio CD, smart TV atau YouTube. 21st century TNL strategy iaitu 21st century teaching and learning strategy ialah think, pair, share atau menggunakan I-Think Map dan juga menggunakan Circle Map. CE iaitu Continuous and Comprehensive Evaluation yang juga kita panggil pentaksiran berterusan, PBD, pentaksiran bilik darjah, iaitu 21st century literacy, high order thinking skills, teaching and learning strategy, element across EMK kita ialah language, moral values, self-reliance and information and communication technology. Assessment kita akan dijalankan dengan speaking. Okey, kemudian saya akan mentangkan tentang justifikasi pemilihan aktiviti kaedah PDP saya. Aktiviti yang pertama ialah students read the words in the word pool. Teachers place the CD. Students listen to the different forms of transport and repeat them. They answer the question. Teacher listen to the ideas as a class. Pelajar membaca perkataan dalam word pool. Guru kemudian memainkan CD. Pelajar mendengar pelbagai bentuk pengangkutan dan mengulanginya. Selepas itu pelajar menjawab soalan itu dan guru mendengar idea mereka sebagai satu kelas. Teori yang boleh diaplikasikan dalam aktiviti pertama ialah cognitive learning theories, iaitu Vygotsky learning theory. Aktiviti yang kedua ialah students work individually. Teachers place the CD. Students listen and follow the text in their books. They complete the sentences using the words from exercise 1. They compare answers in pairs. Teacher checks answers as class. Note the pronunciation of yak. Pelajar bekerja secara individu. Guru memainkan CD. Kemudian pelajar mendengar dan mengikuti teks dalam buku mereka. Mereka melengkapkan ayat menggunakan perkataan bentuk di latihan 1 dan membandingkan jawapan secara pasangan. Kemudian guru menyemak jawapan sebagai satu kelas. Juga teori yang boleh diaplikasikan di aktiviti ialah cognitive learning theories, Vygotsky learning theory.
Aktiviti yang ketiga ialah student work individually and answer the questions using the words from exercise 1, juga daripada latihan 1. They compare answer in pairs. Teacher checks answer as a class. Note that coach is used for a long distance journey while bus is used for short journeys. Ini ialah contoh ayat. Jadi yang aktiviti yang ketiga juga pelajar bekerja secara individu dan menjawab soalan menggunakan perkataan daripada latihan 1. Mereka membandingkan jawapan secara berpasangan dan kemudian guru menyemak jawapan sebagai satu kelas. Sama jugalah teori yang boleh diaplikasikan untuk aktiviti ketiga ialah cognitive learning theory, iaitu Vygotsky learning theory. Kenapa saya menggunakan teori cognitive learning, Vygotsky learning theory? Sebab pada pendapat saya, aktiviti yang dijalankan dalam kelas ni membabitkan pemikiran berkembang dari luar ke dalam, dan pelajar akan menjadi dalaman apabila mereka berinteraksi dengan orang lain, sebab aktiviti yang digunakan dalam kelas juga berpasangan, jadi pelajar boleh berinteraksi dengan pelajar lain. Jadi itu saja daripada saya mentangkan rancangan RPH saya Bahasa Inggeris. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Anissa Fatini Bati Syamsul Azmin dari set 19 akan membentangkan tugasan RPH saya untuk kelas GGGE 5014, kelas kaedah mengajar. Rancangan pengajaran harian RPH adalah tentang pendidikan seni visual tingkatan 1. Ia berlangsung selama 1 jam dari pukul 10 hingga 11 pagi dan pada tarikh 6 hari bulan 8 2023. Strategi yang digunakan ialah inquiry terbuka. Ia mempunyai kebat iaitu pemikiran kreatif, menilai dan menganalisa. Kelas ini mempunyai hubungan mengentasi kurikulum yang melibatkan matematik, nilai murni, sains dan teknologi bahasa. Mengikut standard pembelajaran buku teks iaitu 13.1, 13.2 dan 13.3. Aktiviti pembelajaran kelas ini adalah untuk menjelaskan melalui pembincangan tentang definisi, ciri-ciri dan juga fungsi prinsip kesatuan. Ini adalah untuk pelajar mengenal pasti ciri-ciri kesatuan dari segi alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga karya seni visual. Konsep utama pembelajaran kata utama bagi kelas ini adalah kesatuan. Sumber diambil adalah daripada buku teks seni dan juga di SKP. Terdapat 4 aktiviti PDP yang dilakukan di dalam kelas. Pertama adalah aktiviti induksi soal jawab yang berlangsung selama 5 minit. Pelajar diberi satu sampul yang berisi gambar yang perlu disiapkan dalam masa 3 minit. Contoh-contoh dalam sampul adalah karya seni visual yang melibatkan kesatuan. Guru memulakan sumbangsaran pada semasa aktiviti ini terbuka dan juga tertutup. Aktiviti penerangan 10 minit akan dilakukan seterusnya. Pelajar diterangkan mengenai definisi, ciri-ciri dan juga fungsi kesatuan lebih mendalam. Guru memulakan soal jawab terbuka dan juga tertutup. Seterusnya, pelajar akan melakukan aktiviti lakaran peta writing selama 20 minit. Pelajar dibahagikan kepada kumpulan kecil. Pelajar menghasilkan peta writing bagi menjelaskan definisi, ciri-ciri dan juga fungsi kesatuan dalam kumpulan berdasarkan gambar yang dibekalkan. Seterusnya, aktiviti pembentangan akan berlangsung selama 25 minit. Setiap kumpulan membentangkan hasil kerja dengan masa yang telah diberikan. Pelajar menerangkan pengalaman menghasilkan peta writing. Pelajar dibekalkan lembaran kerja yang disiapkan. Pelajar juga diberi rumusan oleh guru atas tajuk kesatuan. Mengikut standard kandungan, daripada persepsi seni, aktiviti permulaan adalah untuk pemahaman terhadap kesatuan, iaitu menggunakan bahan bantu mengajar puzzle, dan juga aktiviti penerangan menggunakan contoh-contoh kesatuan, LCD PowerPoint dan juga laptop. Sementara aktiviti lakaran peta writing menggunakan bahan bantu mengajar iaitu kertas manjung
marker pen dan juga contoh gambar. Eksplorasi seni pada standard kandungan adalah untuk eksplorasi dan juga aplikasi prinsip rekaan bagi pengukuran, pemahaman terhadap kesatuan. Bahan bantu mengajar adalah lembaran kerja. Kriteria kerjaya, murid dapat menghasilkan item peta bulatan melalui tayangan slide dan juga pengalaman sedia ada. Bahan bantu mengajar adalah komputer, projektor, buku teks PSV. Aktiviti Part 21 iaitu pembentangan dan juga tayangan slide. Peta pemikiran item adalah peta bulatan bebas. EMK adalah kreatif dan animasi kelas tirian alam semula jadi. Nilai murni pada masa kelas ini adalah kerjasama dan juga ketekunan dalam menghasilkan item. Justifikasi pemilihan aktiviti ataupun kaedah PDP. Aktiviti permulaan induksi soal jawab menggunakan teori humanistic learning theories iaitu BATES. Induksi dijalankan di dalam permulaan kelas untuk memperkenalkan pelajar kepada topik iaitu kesatuan di dalam seni. Ini supaya pelajar dapat jangka tentang topik kelas dan yang adalah satu cara untuk menetapkan mood kelas. Kelas akan dimulakan dengan satu permainan seperti puzzle untuk memahami pengetahuan awal pelajar tentang kesatuan di dalam seni. Pelajar diberikan sampul berisikan gambar yang perlu diselesaikan dalam 3 minit. Gambar diberikan adalah karya seni visual yang melibatkan kesatuan. Aktiviti ini adalah sebagai sumbangsaran terbuka dan tertutup di dalam kelas. Aktiviti kedua, aktiviti penerangan menggunakan cognitive learning theories iaitu Bloom taxonomy menggunakan pengetahuan, kefahaman dan juga aplikasi. Aktiviti ini adalah untuk menerangkan topik kesatuan dengan lebih menyeluruh supaya pelajar dapat memahami tentang kelas itu dengan jelas. Penerangan guru menggunakan LCD PowerPoint di dalam kelas supaya pelajar menyalin maklumat tentang definisi, ciri-ciri dan juga fungsi kesatuan sebagai rujukan. Pelajar juga mengaplikasi informasi yang diberikan dengan sesi soal jawab terbuka dan juga tertutup dengan guru. Aktiviti lakaran peta item menggunakan cognitive learning theories Bloom taxonomy iaitu analisa, sintesis dan juga penilaian. Di dalam teori ini juga menggunakan neurological learning theories iaitu BATES. Guru membentangkan gambar karya seni visual kepada pelajar dan para pelajar akan menghasilkan satu peta item mengandungi analisa dan kefahaman mereka. Aktiviti ini membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan supaya pelajar dapat menukar pendapat dan memupuk sikap bekerjasama di antara rakan kelas. Maklumat yang dibincangkan dalam kumpulan digunakan untuk menghasilkan peta item. Pelajar merujuk kepada rujukan salinan yang untuk menganalisa karya diberikan. Pada masa itu, guru memberi pantauan kepada proses kerja kumpulan dan bantuan semasa. Aktiviti terakhir, aktiviti pembentangan menggunakan teori humanistic learning theories iaitu hierarki Maslow. Sebagai penutup pembelajaran, para pelajar membentangkan peta item di dalam kelas. Pelajar menerangkan maklumat yang difahami tentang topik pembelajaran menerusi lembaran kertas kerja. Aktiviti ini adalah satu cara untuk menaikkan motivasi pelajar dengan menghilangkan ketakutan untuk berhujah depan ramai orang. Ini juga mengeratkan hubungan pelajar dengan menaikkan keberanian pelajar untuk mengenali rakan sekelas. Sekian, terima kasih.